Teori pemusatan insan disebut juga sebagai teori konsep kendiri atau teori fenomenologi yang digolongkan ke dalam psikologi kemanusiaan. Ia diasaskan oleh Carl Ransom Rogers pada tahun 40-an. Ia mencabar pendekatan-pendekatan pusatan kaunselor dan kaunseling arahan yang menganaikan bahawa kaunselor itu berkeupayaan membantu semua kliennya dalam semua bidang. Seterusnya, latar belakang pengasas teori pemusatan insan. Carl Ransom Rogers dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Rogers merupakan anak keempat dari 6 orang adik-beradik. Ayahnya merupakan seorang kontraktor dan jurutera. Kedua-dua ibu bapanya sangat kuat berpegang kepada agama. Rogers mempunyai adik-beradik seramai 6 orang dan 5 daripada mereka ialah lelaki. Hubungan mereka adik-beradik sangatlah rapat dan Rogers amat rapat dengan ibunya berbanding ayahnya. Semasa kecil, Rogers merupakan seorang murid yang cerdik dan pintar. Walaupun dilahirkan dalam keluarga yang ramai, Rogers merupakan seorang pelajar yang suka mengasingkan diri dan pendiam di sekolah. Beliau sangat sensitif orangnya. Rogers telah memasuki University Wisconsin dan memperolehi pencapaian dalam bidang akademik dengan sangat baik. Di universiti itu, beliau mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti termasuk rombongan ke negeri China sebagai perwakilan dalam World Student Christian Federation Conference. Beliau mendapat ijazah pertamanya dalam bidang sejarah pada tahun 1924. Beliau menerima ijazah kedoktorannya pada 1931. Pada tahun 1928, sebelum menerima ijazah kedoktorannya, beliau mula bekerja di Rochester, New York, terutamanya dengan kanak-kanak dan remaja yang bermasalah yang dirujuk oleh mahkamah dan agensi-agensi kepada Child Study Department of the Society for the Prevention of Cruelty to Children. Pada tahun 1940, beliau telah menjadi profesor di Ohio State University. Di antara tahun 1945 sehingga 1957, beliau terlibat secara langsung dengan Counseling Center di University of Chicago dan berpindah ke University of Wisconsin. Pada tahun 1964, beliau menyertai Western Behavioral Science Institute sebagai Resident Fellow. Rogers telah menulis beberapa buah buku, antaranya ialah Counseling and Psychotherapy 1942, Client-Centered Therapy 1951, On Becoming a Person 1961, dan Carl Rogers on Encounters Growth 1970. Matlamat yang ingin dicapai di dalam teori pemusatan insan ini bukanlah sekadar menyelesaikan masalah yang dihadapi atau dialami pada masa itu. Tetapi, apa yang lebih diutamakan ialah untuk mencapai perasaan bebas dan bersepadu bagi diri seseorang individu itu. Tujuan kaunseling adalah untuk membantu klien dalam proses perkembangannya agar ia dapat menghadapi dan mengatasi masalah masa kini dan masalah-masalah di masa hadapan. Dengan berasaskan kepada matlamat yang ingin dicapai, maka klien haruslah bersedia untuk memisahkan dirinya daripada belenggu masalah bagi membolehkan dirinya berhadapan dengan realiti. Agar individu tersebut dapat menjadi seorang individu yang lebih positif dan berkembang. Klien akan bersedia menerima, merasai dan mengalami realiti yang sebenar tanpa lagi bimbang atau takut untuk berhadapan dengan realiti kerana telah menerima baik dan buruk diri sendiri. Klien akan merasa yakin pada diri sendiri apabila diminta untuk mengemudi hidupnya tanpa diarah dan dibimbing kerana mereka mula mempunyai keyakinan dan keupayaan sendiri. Klien akan berada dalam keadaan terus berkembang untuk mengalami peristiwa-peristiwa baru, menghadapi cabaran dan masalah baru dan mencapai suatu tahap positif dalam hidupnya. Ia tidak lagi perlu bergantung kepada orang lain untuk mengarah dan mengawal hidupnya kerana telah berupaya menuju ke arah matlamat yang baru. Bagi teknik pemusatan insan, terdapat 6 teknik yang digunakan.
Yang pertama, penerimaan tanpa syarat. Teknik ini menekankan supaya kaunselor mempunyai sikap menerima klien tanpa syarat, iaitu tanpa menilai tingkah laku, peristiwa atau perasaan klien sama ada baik atau jahat. Dalam erti kata lain, kaunselor haruslah bersedia menerima kliennya tanpa mengenakan apa-apa syarat ke atasnya. Seterusnya ialah empati. Sifat empati adalah kebolehan untuk merasa dan mengenal pasti perasaan orang lain dan kemampuan memberitahu kepada klien daripada sudut pandangannya, iaitu cuba masuk ke dalam ruang rujuk klien. Dan sifat empati merujuk kepada kebolehan untuk merasa dan mengenal pasti perasaan orang lain dan kemampuan memberitahu kepada klien daripada sudut pandangannya. Seterusnya, ketulenan. Sifat jujur, ikhlas dan tulen harus ada pada kaunselor yang menggunakan teknik ini. Ketulenan adalah kebolehan untuk menjadi sejati dan benar dengan orang lain. Kaunselor tidak sepatutnya menyelewengkan komunikasi, menyembunyikan motif atau bertindak dengan agenda yang tersembunyi, berpura-pura dan mengelak. Selain itu, aktif mendengar. Mendengar merupakan satu kemahiran yang amat penting dalam sesi kaunseling. Tumpuan yang penuh ataupun konsentrasi hendaklah diberikan kepada apa yang klien cakap, sama ada secara lisan atau bukan lisan. Tumpuan atau perhatian merupakan prasyarat tertentu yang membantu. Pendengar yang aktif akan memberi maklum balas tentang apa yang dicakapkan menggunakan perkataannya sendiri untuk 3 sebab, iaitu memastikan ia betul-betul faham apa yang dicakapkan oleh kliennya, memastikan ia betul-betul telah mendengar dan membantu klien membuat pendedahan kendiri. Seterusnya, kongruen. Kongruen memerlukan kaunselor bersifat telus terhadap klien, iaitu jika kaunselor merasa marah terhadap cara klien berkomunikasi tetapi ia menyembunyikannya, ini menyebabkan berlakunya tidak kongruen. Adalah menjadi satu dilema untuk menjadi kongruen kerana ia kadang-kala bercanggah dengan sikap yang tidak menghukum. Selain itu, mendengar untuk merasa. Interaksi yang berkesan melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap dunia seseorang dan menyatakan kefahaman itu kepada klien. Melalui pendengaran dan tindakan yang tepat, halangan yang merintangi persefahaman dua hala boleh dihindari. Ia mencabar teknik-teknik dan tata cara yang berbentuk nasihat, saranan, arahan, pujukan, pengajaran dan asisten pentafsiran. Cabaran ini dilakukan oleh Rogers kerana mereka menganggap bahawa manusia itu memang baik, memang boleh dipercayai dan memang mempunyai keupayaan yang banyak untuk memahami diri sendiri serta menyelesaikan masalah yang mereka alami tanpa campur tangan secara langsung oleh kaunselor. Dengan adanya sikap dan kebolehan berempati, kaunselor haruslah berfungsi sebagai fasilitator bagi perkembangan seorang klien. Kaunselor haruslah mewujudkan suasana yang tenang, selesa dan sesuai agar dapat menggalakkan klien mengalami suatu rasa bebas untuk meneroka dan mengalami cabang-cabang hidup yang disangkalnya. Kaunselor perlu mewujudkan suasana bersedia menerima tanpa syarat, prasangka dan tidak beranggapan buruk terhadap klien. Kaunselor harus berempati bagi merasai dan mengalami apa yang dirasai dan dialami oleh klien. Kaunselor haruslah memperlihatkan kepada kliennya yang ia dianggap sebagai sama taraf dengan dirinya dan secara bersama mereka akan berusaha untuk mengenali masalah klien dan mengatasinya. Kaunselor tidak akan mendiagnos masalah klien. Ia hanya menjadi sebagai cermin yang akan membantu klien melihat dirinya dengan masalahnya dengan lebih jelas. Teori ini sangat sesuai digunakan di dalam sekolah kerana ia menekankan kaedah pengajaran pemusatan pelajar. Ini bersesuaian kerana teknik-teknik dan tata cara yang digunakan adalah berbentuk nasihat, saranan, pujukan dan pengajaran yang sesuai dengan pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah atau menengah. Teori ini juga sangat berkesan dalam mengubah tingkah laku pelajar. Antara matlamat yang ingin dicapai adalah membina individu yang dapat berkembang dengan sihat
Oleh itu, antara kekuatan teori pemusatan insight ini adalah menekankan kepentingan hubungan yang akrab antara kaunselor dengan klien, menanamkan pendapat bahawa penerimaan penghargaan serta kejujuran kaunselor merupakan syarat yang amat penting bagi mewujudkan perhubungan, dan memupuk pendapat bahawa klien ialah rakan kongsi penuh dalam hubungan dan bukan hanya sebagai rakan yang merendah diri. Seperti teori-teori yang lain, teori pemusatan insight ini juga mempunyai kekurangan dan kelemahan. Antaranya ialah, teori ini tidak mempunyai satu set teknik atau tata cara yang tertentu yang terdapat dalam setengah psikoterapi. Teori ini kurang menyediakan panduan tentang cara mewujudkan hubungan kaunselor dengan klien, dan kebanyakan konsep dalam teori ini tidak dapat dibuktikan dan diukur dengan mudah hingga terlalu abstrak. Imagine talking to someone and feeling truly understood. That's the power of person-centered therapy. This approach is all about empathy and understanding. It starts with the counsellor creating a safe space for you to express yourself freely. No judgment, just complete acceptance. Then the counsellor listens closely, not just to your words, but also to your emotions and thoughts. This close connection helps you feel heard and valued. Next comes support. Instead of telling you what to do, the counsellor helps you find your own solutions. This builds your confidence and self-awareness, making you feel more capable in life. So, whether you're dealing with stress, making a big decision, or just need someone to listen, remember, person-centered therapy can make a real difference. You're not just a client, you're a person, and your feelings matter.